Dia ada dua tau. Naik ke langit ni ada satu turun, ada naik ke langit dan ada satu turun. Lelaki ini mengaku jumpa Allah. Juga dia mengaku Imam Mahdi ialah Rasulullah. Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman yang akan turun. Perkara ini bukan daripada seberang, tapi orang Malaysia sendiri. Adakah dia sama dengan Gufran? Kata cacing Mas Ashidi Idhasya Kashira. Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Dan terima kasih juga sebab selalu support channel ini. Baiklah sahabat semua, baru-baru ini beredar satu video yang boleh dikatakan di luar kebiasaan. Sebabnya biasanya daripada seberang sahaja bila melibatkan perkara-perkara yang pelik, tapi kali ini ia berlaku di Malaysia sendiri. Video tersebut ialah rakaman daripada sesi live yang dibuat oleh seorang lelaki yang dah pun berusia yang bernama Pangeran Mubin. Seperti apa videonya? Jom kita tengok sama-sama. Muhammad Rasulullah ni akan turun ke bumi ni. Okey, dia akan bertukar namanya menjadi Imam Al-Mahdi. Okey, Muhammad Rasulullah ni dia akan bertukar. Okey, dia kata dia akan bertukar nama di akhir zaman. Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah, dia kata. Okey, Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman. Orang sangka Imam Mahdi itu adalah orang, sebenarnya orang tak tahu Imam Mahdi. Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman yang akan turun bersama-sama Nabi Isa. Dia akan turun bersama-sama Nabi Isa. Imam Mahdi dulu baru Nabi Isa. Okey, aku cerita kepada anda. Jadi peruntukan semua ni, emas di alam gaib ni semua adalah untuk Imam Al-Mahdi. Siapa Imam Mahdi ni? Adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman akan bergandingan dengan Nabi Isa. Okey? Okey, sudah faham lah? Minum ayat dulu. Okey, kamu akan turun. Okey. Macam mana aku nak turun? Aku tak tahu ni. Nak macam mana nak turun? Okey, dia kata kamu naik kau tu tadi, sekarang hang turun kau tu. Dia ada dua tau. Naik ke langit ni ada satu turun, ada naik ke langit dan ada satu turun. Jadi kamu naik kau tu, turun kau ni. Okey, saya turun tadi. Saya berhenti ambil orang tua tu Allah kata orang tua tu malaikat Jibril. Dia menyamar sebagai orang tua. Kalau dia menyamar jadi besar, aku pun takut. Dia menyamar seperti orang tua dia. Lepas tu saya pun turun. Saya turun, siang tu saya beritahu saya punya guru. Saya telefon dia, semalam saya macam ni. Dia kata okey, terima kasih. Kamu telah sampai apa yang kamu nak. Kamu nak tahu siapa Imam Mahdi. Jadi saya pun sekarang ni saya senyap lah. Saya sekarang senyap. Sebab itu banyak ilmu ni. Ilmu sana main sini, ilmu sini. Jadi ilmu tu akan keluar. Ilmu macam-macam ilmu, tuan-tuan. Sahabat semua, daripada akaun TikToknya itu kita boleh nampaklah dia menggunakan nama pangeran yang bermaksud keturunan raja ataupun orang besar. Penggunaan nama pangeran ni biasanya daripada Indonesia lah. Dan bila dilihat daripada tanjak itu seperti belangkon Jawa yang digunakan oleh orang Jawa kebiasaannya. Tapi logat dia dan bercakap bila kita dengar seperti orang utara ataupun boleh dikatakan sebagai orang Kedah. Dan daripada video tadi itu, Pangeran Mubin ni ada dua penyimpangan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Yang pertama, dia mendakwa Imam Mahdi adalah Rasulullah ataupun Nabi Muhammad. Sahabat semua, berkaitan dengan Imam Mahdi yang terlalu ramai dah yang sebelum ini membuat fahaman sendiri. Syiah dengan caranya, agama sesat Ahmadi dengan caranya, sehinggalah ada yang mengaku Imam Mahdi dan ia terlalu ramai. Yang kita boleh tengok dalam video-video sebelum ini. Kami selaku Ratu Adil Imam Mahdi to reveal you some truth which Allah has sent me. I myself is Imam Mahdi. Al-Mahdi Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari dan Mahdi kedua Aba As-Sadiq alaihi salam 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ulun ni utusan Allah
Assalamualaikum, nama ulun Imam Mahdi. Dan yang terbaru ini pula daripada Malaysia sendiri, Pangeran Mubin ini mendakwa yang Nabi Muhammad SAW adalah Imam Mahdi. Sebenarnya orang tak tahu Imam Mahdi. Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman yang akan turun bersama-sama Nabi Isa. Sedangkan Nabi SAW dah pun berwasiat, dah pun mengingatkan kita mengenai Imam Mahdi. Dan ulama telah menggariskan kepribadian Imam Mahdi berdasarkan hadis Nabi SAW. Ialah Imam Mahdi merupakan seorang anak Adam. Ciri-cirinya adalah dahinya luas dan hidungnya mancung. Kedua-dua matanya bercelak. Wajahnya bercahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang menyinar. Di bahagian bahunya ada tanda seperti yang terdapat pada Rasulullah. Warna kulitnya adalah warna orang Arab dan tubuh badannya seperti tubuh orang Israel. Dan ketika kemunculannya umurnya pada 40 tahun dan dalam sebahagian riwayat 30 hingga 40 tahun sewaktu kemunculannya. Ulama juga menggariskan akhlak beliau menyerupai akhlak Nabi SAW. Dan sewaktu kemunculan Imam Mahdi ini, pada waktu itu dunia berada dalam kerosakan. Dan nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Hasani daripada zuriat Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dan mengenai kelahiran Imam Mahdi pula, pendapat yang paling tepat dan sahih yang diriwayatkan daripada Abu Nuaim ialah Imam Mahdi dilahirkan di Madinah. Jadinya daripada hadis dan yang digariskan oleh ulama ini berbeza dengan Rasulullah, kerana Rasulullah lahir di Mekah dan Imam Mahdi lahir di Madinah. Dan daripada itu juga sabda Rasulullah SAW sendiri yang bermaksud Al-Mahdi adalah berasal daripada golongan kami Ahlul Bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Imam Mahdi ini daripada keturunan Sayyidina Ali dan Allah memperbaikinya dalam satu malam. Sedangkan Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir adalah maksum. Selain itu juga baginda Nabi SAW dah pun wafat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Yang bermaksud Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, maka kamu berbalik ke belakang murtad. Juga kita umat Islam ni mengimani pada akhir zaman yang turun melawan Dajjal adalah Nabi Isa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sendiri yang bermaksud, "Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam Nabi Isa akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah. Harta akan melimpah ruah sehingga tidak seorang pun menerimanya. Kerana tidak ada lagi yang miskin, sampai satu kali sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya." Selanjutnya Abu Hurairah berkata, "Kalau kalian mau, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Jadi ya sahabat semua, perkara tersebut dah pun jelas. Cumanya fahaman yang berkaitan Imam Mahdi ini selalu disalahartikan oleh orang-orang tertentu untuk menarik pengikut dan juga nakkan sanjungan. Makanya dakwaan Pangeran Mubin ini memang jelas bercanggah dengan hadis Nabi SAW dan juga para ulama muktabar. Yang kedua, Pangeran Mubin ini mendakwa naik ke langit berjumpa Allah dan juga berjumpa dengan Jibril yang menyamar sebagai orang tua. Orang tua tu, Allah kata orang tua tu malaikat Jibril, dia menyamar. Dia menyamar sebagai orang tua. Ini memang dakwaan yang dahsyat jugalah. Jadinya bila dia mengatakan seperti itu, terus kita dah boleh anggap yang dia ni dah nyanyok ataupun tak betul. Kerana tidak mungkin seorang manusia yang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi mendakwah boleh terus naik ke langit berjumpa Allah dan bercakap secara langsung dengan Allah, sedangkan perkara itu hanya boleh berlaku kepada Nabi yang terpilih, yang Allah benarkan untuk melakukan perkara tersebut. Sebagaimana Allah rakamkan di dalam Al-Quran, Nabi Musa berdialog dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Dan kami telah mengutuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Ia hanya kepada para nabi, antaranya ialah Nabi Musa yang namanya adalah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran." Sahabat semua, sebelum ini pernah juga ada orang tua daripada Indonesia mendakwa telefon Allah untuk tahu hari raya. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah, ini sudah 29, satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5. Tetapi hari ini tiba-tiba pula muncul di Malaysia yang mendakwa naik ke langit dan boleh bercakap dengan Allah, siap dapat berjumpa dengan malaikat Jibril lagi, dan mudah-mudah dapat apa yang dia inginkan. Sedangkan Rasulullah SAW perlu Isra' dan Mi'raj untuk menerima solat, dan ianya juga adalah mukjizat bagi seorang Nabi. Dan hari ini tidak ada lagi Nabi ataupun Rasul sesudah baginda Nabi SAW, tapi wujudnya pula orang-orang seperti ini.
Maka dakwaan Pangeran Mubin ini jelas sekali adalah mungkar juga batil. Tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh dipercayai. Kerana sesiapa pun boleh mengatakan yang sedemikian rupa. Juga akhir-akhir ini banyak juga yang mendakwa boleh bercakap dengan Jibril. Jibril, turunkan ruang. Boleh bercakap dengan makhluk yang dah mati, termasuklah bahasa semut sendiri seperti Gufron. Bahkan lebih dahsyat lagi, semua itu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan di dalam masyarakat. Apatah lagi memperbodohkan umat Islam yang lain dengan nama agama. Jadinya dakwaan itu bukan daripada Tuhan, melainkan daripada syaitan yang cuba menyesatkan dan memperolok-olokkan umat Islam. Kerana yang jelas syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Sahabat semua, dulu pernah juga seorang rasul Melayu yang mendakwa mendapatkan wahyu, tetapi bukan dengan cara beribadah ataupun beruzlah. Dia menerima wahyu hanya dengan isap ganja sampai lakik. Bila lakik baru sampai ke darjat tertentu. Nak tanya Haji pernah ikut Haji Kahar yang mengaku sebagai Rasul Melayu. Macam mana dia tu? Dia punya cara dia baca buka Quran, terjemahan. Lepas tu dia cakap macam mana Nabi Muhammad naik ke langit, kita pun boleh naik ke langit. Tapi ada syarat. Dia ada pakai jaket. Lepas tu sebelum pakai jaket tu dia kena isap. Boleh tak? Kena isap banjur. Oh ya ke begitu. Berapa dapur di isap ganja tu? Satu round yang mula tu 3 dapur seorang. Jadi bila saya kena 3 dapur tu saya dah pening kan. Pening, saya goyang, saya minta diri lah. Juga ucapan seperti Pangeran Mubin ini pengikut Ayah Pin dah pun lama buat. Siap pergi lagi ke alam Bazrah. Ayah Pin. Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit saya jumpa. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dia panggil, alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia. Jadi Ayah Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Dan semua itu memang merapu. Jadinya daripada Pangeran Mubin ini 2 kebatilan yang saya ketengahkan. Sebenarnya ada lagi antaranya ialah dia tahu banyak ilmu, termasuklah tahu alam gaib. Apa ilmu saudara ada? Ilmu macam-macam. Hampa nak habat ilmu apa saja, dengan izin Allah ilmu tu akan turun. Ilmu apa saja hampa nak. Bila dia dah cakap seperti itu, maka makin banyaklah hal-hal pelik yang akan keluar daripada ucapannya, sehinggalah dia tahu pemerintahan Nabi Sulaiman di Nusantara. Pemerintahan Nabi Sulaiman ni di mana? Pemerintahan Nabi Sulaiman ni di Nusantara. Sedangkan sebelum ini jelas-jelas Nabi Sulaiman itu yang kita ketahui daripada Palestin, dan tapak Masjid Al-Aqsa adalah tapak istana Nabi Sulaiman, tempat Rasulullah Mi'raj, juga menjadi kiblat pertama umat Islam. Dan sekarang tempat tersebut direbut pula oleh bangsa-bangsa Y. Tiba-tiba dia boleh pula mengatakan Nabi Sulaiman memerintah di Nusantara. Sahabat semua, sebenarnya Pangeran Mubin ni belajar ilmu makrifat sehingga dia sampai ke makam tertinggi, dan dia dah pun sampai sebagaimana ucapannya. Siang tu saya beritahu saya punya guru. Saya telefon dia semalam, saya macam ni. Dia kata okey, terima kasih. Kamu telah sampai apa yang kamu nak. Juga dia ada tunjukkan gurunya. Gambar saya dengan tu guru, nampak ni? Itu siapa tu? Kau kenal tak? Dan seperti kata netizen, dia ni baru nak mula dan mencari pengikut. Bukan seperti Gufron yang dah ada pengikut sehingga sanggup sujud kepadanya. Akhir sekali kita serahkan perkara ini kepada pihak berkuasa, khususnya Jabatan Agama, untuk meluruskan dan membimbing semula Pakcik Mubin ni. Bagi saya dia adalah orang baik. Cumanya apa yang disampaikan oleh Pangeran Mubin ini lebih kepada khayalan, boleh jadi juga gangguan daripada yang lain. Bagi orang awam seperti kita ni, kita kenalah berhati-hati, jangan mudah terikut dan percaya apa yang diungkapkan. Kerana hari ini orang yang jahil agama lebih ramai daripada orang alim. Kita tengok sendiri Gufron tu pun dah bermacam-macam orang tunduk sujud kepada dia. Jadinya sama-sama beringat dan sama-sama mengingatkan. Cukup sekedar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.